مصطفى مصطفى متبعون للصفا. Baginda Rasulullah SAW bukan tidak memakai minyak wangi, hanya memakai minyak wanginya itu uswatan, sebagai tauladan bagi umat. Adapun beliau sendiri sudah wangi, lebih wangi daripada minyak wangi. Ada seorang sahabat Nabi bernama Uqbah, namanya Uqbah. Satu hari dia datang kepada baginda Rasulullah SAW dan minta doa. Waktu itu tangan Nabi berkeringat. Lalu doakan oleh Nabi SAW. Balik ke rumah, istrinya Uqbah ini ada 4. Masing-masing daripada istrinya mencium bau wangi Uqbah yang menjadikan mereka cemburu. Yang selalunya wangi ini adalah perempuan. Jadi perempuan ini melihat wangi si suami, maka dia pun memakai wangi-wangian, ingin lebih wangi daripada suaminya, tapi suaminya lebih wangi walaupun tak pakai minyak wangi. Nak cari di mana orang macam tu yang keringatnya lebih wangi daripada minyak wangi? Ini khususiyah yang Allah kasih kepada Nabi SAW. Kalau ada seorang ayah datang kepada Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, anak perempuan saya mau kawin, tak ada minyak wangi. Ya Allah, minyak wangi tak ada. Tak tahu macam mana katil, tak tahu macam mana di rumahnya persiapan macam sekarang orang membazir di dalam melakukan pelaksanaan perkahwinan. Pelaminannya kalau tak sampai sekian jumlahnya tak mau kawin. Pakaian itunya kalau tidak sekian yang macam di senegeri fulan tu tak mau pakai. Kalau tak keknya bersusun 40 tingkat tak mau kawin. Ikut cara siapa seperti ini? Ini sahabat Nabi mau kawin, minyak wanginya tak ada. Gal diambil keringat daripada kening Nabi SAW, masukkan dalam botol. Gal wangikan putri kamu dengan ini. Dibawa balik, dipakaikan minyak wangi kepada pengantin perempuan. Yang wangi bukan pengantin perempuan saja, satu rumah itu wangi. Orang lalu rumah itu, wanginya itu rumah sampai keluar. Sehingga orang-orang di Madinah menghidu bau wangi daripada satu rumah tuh. Sehingga dikenali rumah itu dengan rumahnya Baitul Mutayyibin, rumahnya orang yang wangi. Mana ada wangi-wangian yang sewangi itu kalau bukan daripada khususi. Ini yang diberikan oleh Allah khususia kepada Nabi SAW, supaya kita melihat kepada insan ini tak sama dengan orang lain. Tak boleh melihat kepada Nabi manusia walaupun beliau mengidentifikasikan sebagai seorang manusia, tapi kita boleh melihat kepada beliau sebagai manusia sama dengan kita. Dari segi zahirnya ya, tapi khususiyah yang Allah berikan kepada beliau tidak sama. Mana boleh sama batu kerikil dengan batu permata, walaupun namanya sama-sama batu. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahimtum? Nah. Al Ummu Sulaim ini ibunya Anas ibnu Malik. Nabi waktu tidur di rumahnya dan berkeringat. Dan kalau Nabi berkeringat, ketulan keringat Nabi itu kalau kena pantulan cahaya matahari macam lu'lu', macam permata, berkilau macam itu. Diambil keringat satu-satu sebenarnya. Tanpa membangunkan Nabi. Diambil itu keringat yang ketulan itu masukkan dalam botol, masukkan dalam botol. Sampai satu keadaan itu dia punya alat untuk mengambil keringat Nabi terkena kepada kulit Nabi, maka Nabi bangun. Apa yang kau buat wahai Muslim? Katanya, ya Rasulullah, aku ambil keringat ini untuk menjadi wangi-wangian untuk kami dan anak-anak kami. Kata Nabi, betul kau punya perbuatan. Dikasih minyak wangi daripada keringatnya Nabi SAW. Faham tak?
Hada berkenaan dengan wangi-wangiannya Rasulullah. Tapi walaupun begitu, Nabi pakai minyak wangi. Hubbiba ilayya min dunyaya ats-tsalas. Saya diberikan rasa suka dalam hal keduniaan ada 3. Di antaranya adalah minyak wangi. Salasun la turad. 3 perkara tidak boleh ditolak kalau diberi. Yang pertama, minyak wangi. Yang kedua, bantal. Yang ketiga, susu. Tapi kita sekarang kalau sudah tengah maulid, ada 4, 5, 6 orang bagi minyak wangi macam-macam. Ada banyak minyak wangi malaikat subuh, ada lagi apa namanya. Jadi tak tahu wangi apa dah tangan nih. Kalau time qiyam maulid itu, tak payah bagi banyak minyak wangi, cukup 1 orang saja petugas. Kalau tidak hancur. Awalnya wangi dah tukar dengan yang kedua, dah campur jadi satu, entah jadi apa dah. Perhatikan, kalau time maulid, time qiyam, tak payah bagi minyak wangi. 1 orang saja petugas yang bagi minyak wangi. Nanti hilang wanginya. Ya kan? Nanti ini kalau bagi minyak wangi tak boleh tolak. Saya nak bagi, tak mungkin dia tolak. Khalas. Memang kita pun tak boleh tolak pun. Tapi tak kena dengan situasinya. Faham Tom? Nah, kalau baginda Rasulullah kalau lalu di satu jalan, nabinya sudah tidak ada. Kemudian ada orang yang lalu di situ. Bau wanginya Nabi masih ada di laluan tuh. Dan orang yang lalu, tadi Nabi lalu di sini. Wanginya ada. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Hadza Rasulullah yang diberi khususiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tak ada orang diberi seperti mana diberi kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Muhammadun basyarun la kal bashari bal huwa yaqutun bainal hajari. Muhammad itu manusia, tapi tak sama dengan manusia biasa. Umpama batu permata di antara batu-batu yang lain. Tak cukup keringatnya, darahnya. Ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Zubair. Nabi ada berbekam. Kemudian kata Abdullah, buang darah ini di tempat yang orang tak tahu. Maka dibawa Abdullah bin Zubair. Nak dibuang di mana? Dicampakkan ke bawah. Takkan darah Nabi. Tengok, ya Allah. Hatta tengok darahnya Nabi tak macam tak ada hati nak buang ke tanah itu darahnya Nabi SAW. Bukankah ini darah-darah kotor kan? Namanya bekam kan? Ya, tapi bagi mereka para sahabat pandangannya bukan begitu kepada baginda Rasulullah SAW. Tadi masyhad tu yang yang dibahaskan. Macam mana cara memandangnya kita kepada Rasulullah itu bagaimana? Abu Jahal tengok Nabi, Abu Lahab tengok Nabi, Abu Bakar pun tengok Nabi. Tapi adakah sama ke pandangan Sayyidina Abu Bakar dengan pandangan Abu Lahab dan Abu Jahal? Segi mata fisikalnya tengok Nabi, sama-sama tengok, tapi apa yang ada di dalam hati itu yang tak sama. Faham dong? Kata Abdullah bin Zubair, terus minum. Nak guna akal macam mana? Mana boleh Abdullah bin Zubair itu minum darah Nabi? Mana boleh otak awak jadi ukuran kepada caranya Abdullah bin Zubair? Mula bila otak awak itu jadi ukuran untuk melihat perbuatannya betul tak betul? Akal awak, siapa yang lantik akal awak jadi ukuran untuk orang terima apa yang awak faham? Faham dong? Kali minum, jumpa dengan Nabi SAW. Kalau dibuat sudah dilakukan, sudah. Di mana? Di tempat yang orang tak tahu. Kau minum ke? Katanya, iya wahai Rasulullah. Kalau begitu engkau tidak akan sakit sepanjang kau punya hidup. Ulama mengatakan kalau ini khusus untuk Rasulullah SAW. Tetap dalam hukum minum darah itu hukumnya najis, salah, haram. Tapi untuk Rasulullah tidak. Hukum pun bertukar kalau sampai kepada Nabi SAW. Kalau itu dilarang, Nabi adalah orang pertama yang akan tegur. Faham dong? Kalau tak cukup darahnya, maaf cakap kencingnya.
Ada pembantu Nabi namanya Ummu Aiman, namanya Barakah. Kata Nabi, barang siapa yang ingin menikahi wanita penghuni syurga, maka menikahlah dengan Ummu Aiman. Maka dinikahi oleh Zaid ibn Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Anak angkat Nabi. Siapa Ummu Aiman? Ibu angkatnya Nabi. Yang menjaga Nabi masih kecil, Ummu Aiman. Yang dijaga oleh Nabi di masa kecil, Zaid bin Harithah. Yani berapa jauh umurnya antara Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman? Ini anak angkat, ini ibu angkat. Dikahwin oleh Zaid. Apa sebabnya? Sebab Nabi mengatakan barang siapa yang ingin menikahi wanita penghuni syurga, menikahlah dengan Ummu Aiman. Gelaran itu yang menarik Zaid untuk menikahi dengan Ummu Aiman. Lahir anak namanya Usama bin Zaid. Hibbi Rasulullah. Yani Zaid bin Harithah orang yang disayang oleh Nabi. Lahir anaknya namanya Usama, orang yang disayang, anak kepada orang yang disayang oleh Nabi SAW. Betuah dia. Di waktu malam Nabi buang air kecil disimpan dalam satu tempat bekas. Esok paginya akan dibuang di situ tempat sebab apabila Nabi buang hajat maka tidak di tempat yang tidak tetap, akan satu tempat yang memang di situ akan dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau keesokan harinya Nabi berpesan kepada Ummu Aiman, ya Ummu Aiman, itu air yang ada di bekas itu buang ke tempat yang biasa. Katanya, ya Rasulullah, semalam aku bangkit, aku haus, aku minum air itu. Sekali lagi jangan pakai mengatakan mana boleh itu, akal tak boleh terima. Oh, akal awak bukan ukuran. Kata Nabi, engkau tidak akan sakit perut selama-lamanya. Mengatakan kepada Ummu Aiman sambil Nabi tersenyum. Ada orang yang punya keistimewaan seperti itu? Tidak ada. Beliau seorang je yang ada keistimewaan itu. Beliau pernah mengatakan, ditanya oleh Siti Aisyah, wahai Rasulullah, aku tidak melihat, maaf cakap, kalau buang air besar tidak nampak najis daripada engkau. Katanya, wahai Aisyah, kamu tidak tahu bahwasanya Allah memerintahkan untuk bumi menelan apa saja yang keluar daripada para anbiya. Najisnya pun dijaga. Faham dong? Supaya kita tengok, kita nanti ini kan akan ada Maulid Nabi kan? Bayangkan ini keistimewaan yang Allah kasih kepada Nabi SAW, dan rasa ungkapan yang begitu tinggi untuk menghormati beliau, khususnya pada Rabiul Awal. Walaupun setiap saat kita kena hormat, tapi bulan Rabiul Awal ini musim. Seperti mana Ramadan musim nuzulul Quran, musim bulan haji musim haji, hari Arafah musim Arafah, Maulidin Nabi musim untuk kita mengekspresikan rasa ta'zim kepada Nabi SAW.